Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati untuk subjek PMMP 3152 iaitu Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran, iaitu Tuan Hamzah bin Lola. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai kertas cadangan projek inovasi digital yang saya akan laksanakan pada hari ini. Baiklah, apakah yang saya akan bentangkan pada hari ini? Kita akan dapat lihat menerusi isi kandungan yang saya akan bentangkan, iaitu pertama sekali mengenai tajuk inovasi, pengenalan, nyataan masalah, objektif projek, national projek, kumpulan sasaran, kepentingan projek, skop dan batasi projek, tinjauan literatur, pelan projek inovasi, pelan untuk menguji projek, pelan pemasaran projek, anggaran kos dan akhir sekali kesimpulan. Baiklah, pertama tadi kita pergi kepada tajuk inovasi terlebih dahulu. Baiklah, apa saya akan bentangkan dalam pertama sekali kita kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan inovasi. Kenapa saya perlu buat inovasi? Jadi, inovasi ialah, kita kena faham inovasi adalah satu pembaharuan, sama ada kaedah ataupun cara ataupun satu produk yang dicipta untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi, saya membuat sebuah inovasi berbentuk akronim, iaitu I, C, K, K. Iaitu I untuk idea, C untuk contoh, K adalah desain, K yang kedua ialah kesimpulan kecil. Jadi kaedah SKK adalah satu inovasi, iaitu cara untuk murid-murid menguasai kemahiran menulis karangan. Jadi inovasi kaedah SKK ini perlu diimplementasi ataupun menggunakanlah elemen digital supaya inovasi kaedah SKK ini lebih menarik. Jadi, laman kaedah SKK merupakan tajuk inovasi digital yang akan dilaksanakan. Jadi, kenapa saya memilih untuk membuat nama inovasi saya laman kaedah SKK? Jadi, menurut Muhammad Affan, Edawati Bakar dan Jawati Johari pada tahun 2022, mereka mengatakan bahawa guru ni boleh urus ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai manage, iaitu satu kemahiran dalam literasi teknologi maklumat TMK dengan menguruskan bahan yang diperoleh untuk dikongsikan kepada umum seperti aplikasi Mylink, Google Meet dan Google Sites. Jadi, seorang guru ni boleh gunakan literasi teknologi maklumat ni untuk berkongsi satu pelajaran melalui aplikasi yang ada lah, seperti Mylink, Google Meet dan Google Sites. Jadi kita faham, laman yang kita faham selama ni laman seperti laman rumah. Jadi laman rumah tu maksudnya sekeliling rumah kita yang mempunyai ada tempat parking atau tempat letak kereta, tempat tanam bunga. Jadi sama juga seperti dalam dunia digital, saya nak membuat satu inovasi atau pembaruan menggunakan elemen digital, iaitu laman kaedah SKK, iaitu sebuah laman menguatkan lagi bahan-bahan mengenai kaedah SKK ni supaya murid-murid ni dapat kuasailah kaedah SKK ni, supaya pada akhirnya mereka akan dapat bantu mereka untuk menulislah perenggan karangan bahasa Melayu. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan sebab kita kena faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan inovasi, apa yang dimaksudkan dengan digital, apakah masalah sebenarnya yang berlaku, dan yang keempat ialah apakah yang dimaksudkan dengan model triological. Kenapa perlunya sebuah model untuk menjadi dasar kepada sesuatu inovasi? Baiklah, kita kena faham inovasi tu yang kita dapat lihat dalam pendapat Muhammad Shah dan Hamziatus Kamarudin pada tahun 2022, mengatakan inovasi ni ialah satu pembaharuan atau penambahbaikan yang bertujuan untuk menyelesaikanlah masalah. Jadi pendapat tersebut menunjukkan bahawa adanya satu masalah, jadi muncullah sesuatu inovasi. Jadi inovasi ni muncul kerana kita nak selesaikan sesuatu masalah. Jadi apakah pula masalah? Masalah ni adalah satu perkara yang muncul lah, yang dapat mengganggu pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, ataupun mengganggu pengajaran dan pembelajaran murid tu apabila di rumah ataupun di mana-mana sahaja. Jadi masalah yang berlaku dalam pendidik darjah yang pernah saya lalui pada masa saya beridikah, adalah murid-murid ni tak menghantar ataupun tidak menyiapkanlah latihan kerja rumah mereka yang berkenaan dengan karangan.
banyak kali, lebih daripada 3 kali. Jadi perkara ini merisaukan saya. Jadi saya rasakan ini satu masalah. Jadi saya telah mencipta sebuah inovasi berbentuk akronim ICKK, iaitu idea, contoh, kesan dan kesimpulan. Tapi satu inovasi ini saja, iaitu akronim ini saja, tidak dapat menarik perhatian murid-murid ini ataupun dapat memberikan kesan yang lebih mendalam kepada murid-murid. Jadi saya perlukan elemen digital yang dapat menarik minat murid-murid ini, supaya elemen digital ni lah akan dapatkan inovasi keadaan sekitar saya ni lebih menarik. Jadi apakah yang dimaksudkan elemen digital? Digital ni menurut Bambang Punyanto dan Ibu Panji pada tahun 2021, alat digital dapat mempersembahkan sesuatu maklumat secara kreatif, kreatif melalui penggunaan berbagai media. Inilah yang saya sebutkan, iaitu satu maklumat tu akan jadi lebih kreatif dan lagi seronok dan interaktif lah untuk murid-murid tu pelajari sesuatu kemahiran sebab adanya elemen digital ni. Jadi saya inovasi ni kita gunakan pula elemen digital supaya dapat menarik lagi minat murid-murid ni. Contohnya macam penggunaan media video. Video ni dapat membantulah murid-murid yang ada kepelbagaian kecerdasan visual dan auditori ni untuk lagi tarik perhatian mereka lah, sebab itu kepelbagaian kecerdasan mereka. Jadi penggunaan media digital seperti video ni lah yang akan dapat membuatkan kita punya pelajaran ni lagi kreatif dan seronok lah untuk murid-murid ni kuasailah suatu pelajaran dengan hadirnya elemen digital. Jadi apa pula fungsi ataupun model triological ni pula? Jadi menurut Siti Rosni, Muhammad Yusof dan Abdul Samad pada tahun 2019, model ni memerlukan guru, murid dan bahan untuk bersatu mengetahui sesuatu maklumat. Jadi model triological ni memerlukan guru, murid dan bahan untuk bersatu mengetahui sesuatu maklumat. Jadi bahan ataupun alat ni lah menjadi perantara antara murid dan guru ataupun murid dengan murid. Bahan ni lah yang akan membantu pengajaran tu menjadi lebih berkesan. Jadi model triological ni menunjukkan bahawa alat atau bahan bantu mengajar ni merupakan satu alat yang akan membantu guru ni membuat satu pengajaran mereka ni lebih berkesan. Jadi inovasi bentuk digital ni lah yang akan membantu guru ni menggunakan satu alat atau bahan yang dapat menarik minat atau perhatian murid-murid ni untuk menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Baiklah, kita pergi kepada penyataan masalah, objektif projek dan kumpulan sasaran saya. Baiklah, penyataan masalah bagi projek inovasi digital ini. Pertama sekali, bagaimanakah inovasi lama ICKK ini dapat membantu murid tahun 5 menulis perangkat isi karangan bahasa Melayu. Dan objektif untuk projek inovasi ini adalah membantu murid tahun 5 menulis perangkat isi karangan bahasa Melayu dengan menggunakan laman ICKK. Dan kumpulan sasaran saya adalah murid tahun 5 sekolah rendah. Baiklah, kepentingan inovasi digital yang saya akan laksanakan. Pertama sekali mengenai keperluan pendidikan masa kini. Kita lihat kembali pada zaman kita atau pada masa COVID-19 ni melanda. Negara kita ni mengalami satu kejutan dalam dunia pendidikan. Mereka perlu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara sepenuhnya untuk supaya murid-murid ni dapat mempelajari sesuatu perkara ataupun dalam pengajaran. Jadi kita dapat tahu betapa pentingnya. Kita tahu pentingnya asas model triological ni. Satu alat atau bahan nilai yang membantu untuk menghubungkan murid dan guru. Jadi dalam masa COVID-19 itu, kita dapat lihat penggunaan Google Meet dalam ketika pelajaran dari rumah ni menggunakan Google Meet untuk menghubungkan murid dan guru. Baiklah, contoh kaedah pembelajaran secara digital sangat perlu dikuasai oleh guru dan murid setelah situasi COVID-19 melanda negara dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini yang dikatakan oleh program bigai Fakta Sullivan dan Muhammad Saiful dan Wong Sek Yu pada tahun 2002 menunjukkan bahawa setelah COVID-19 ni melanda, kita punya negara ni telah menggunakan pendidikan teknologi maklumat dan komunikasi ni lebih aktif lah setelah perkara itu berlaku.
Tapi kita tak tahu apa akan jadi pada masa depan. Adakah situasi COVID-19 ni akan berlaku lagi. Jadi kita kena tahu, kita kena bersedia lah. Jadi inovasi digital yang saya lakukan ni dapat menjadi satu keperluan lah untuk mengajar pengajaran mengenai menulis karangan. Sebab kemahiran menulis karangan adalah sangat penting untuk dikuasai oleh murid-murid. Dan ini termasuk dalam kemahiran menulis bahasa Melayu. Baiklah, kedua, inovasi digital yang saya akan lakukan ni dapat meningkatkan lagi lah kemahiran murid tu, terutamanya dalam kemahiran menulis karangan lah yang saya sebutkan. Kemahiran menulis karangan itu salah satulah elemen yang ada dalam kemahiran menulis bahasa Melayu. Jadi murid ni memerlukan satu kaedah yang mudah difahami untuk menulis kemahiran. Jadi saya dah bina satu kaedah akronim ICKK, iaitu idea, contoh, kesan dan kisah pencil. Jadi idea tersebut perlulah diseratkan dengan menggunakan elemen digital supaya inovasi ni dapat menarik lagi lah minat murid-murid ni tentang apa yang hendak disampaikan dalam kaedah ICKK ni, supaya mereka dapat lepas mereka dah faham kaedah ICKK ni menggunakan elemen digital ni, mereka akhirnya dapat kuasailah kemahiran menulis karangan. Baiklah, yang ketiga, kepentingan inovasi digital yang saya laksanakan ini pula dapat meningkatkan kemahiran guru. Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran guru? Kita dah faham dalam modal teknologikal, kita faham guru, murid dan bahan. Jadi guru ni akan berusaha sebaik mungkin untuk menambah baikkan kualiti pengajaran mereka dengan memastikan bahan yang digunakan untuk murid-murid ni adalah bermutu tinggi. Jadi kepentingan inovasi digital ni, guru-guru ni bolehlah menambahkan lagi pengetahuan mereka mengenai aplikasi digital yang ada pada zaman kini supaya mereka boleh gunakan dalam bilik belajar. Sama juga seperti saya tahu aplikasi mining, saya tahu punya aplikasi Google Slides, dan saya akan gunakan banyak aplikasi lagi untuk menarikkan lagi saya punya bahan pembelajaran untuk menarik murid-murid saya. Baiklah, kita pergi kepada skop dan limitasi projek inovasi. Baiklah, apakah limitasi projek inovasi saya? Pertama sekali kita faham tak, projek inovasi saya ni hanya menumpukan tentang satu kemahiran saja, iaitu kemahiran menulis. Kemahiran menulis iaitu kemahiran menulis karangan. Jadi hanya untuk kemahiran menulis karangan ni lah, dan dia dilimitasikan ataupun diataskan pula dengan pada tahap perenggan karangan isi saja. Maksudnya tahap perenggan isi karangan saja. Jadi saya tidak masukkan perenggan pengenalan ataupun kesimpulan kecil. Dan kedua, skop dan iterasi projek inovasi saya untuk tahun 5 sahaja. Jadi untuk murid tahun 5, sekolah rendah sahaja. Dan yang ketiga ialah penggunaan internet. Dalam projek inovasi digital saya, memerlukan murid-murid ni ataupun guru yang menggunakan inovasi digital saya memerlukan capaian internet untuk menggunakanlah projek inovasi ini. Jadi menunjukkan kalau tanpa penggunaan internet, mereka boleh gunakan untuk hanya sesetengah bahan yang masuk ke dalam laman tu, tapi pada akhirnya mereka perlukan supaya internet, sebab mereka perlu mengakses dahulu pada link atau laman kaedah SKK itu dahulu. Baiklah, tinjauan literature yang saya akan gunakan adalah untuk saya buktikan apakah kebaikan TMK yang untuk elemen digital ni, dan apakah keperluan inovasi saya ni. Perlukah saya buat inovasi untuk selesaikan masalah ni? Dan ketiga ialah mengenai kesan pembelajaran trialogical. Baiklah, pertama sekali kita tahu pendapat daripada Teo Siu Fang, Syaini Kastan dan Siti Fazilah pada tahun 2022 menyatakan kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi adalah dapat menambah baik kualiti pembelajaran di Malaysia, selaras yang dinyatakan dalam Ajakan Transformasi Sistem Pendidikan ke-7. Jadi dalam Ajakan Transformasi Sistem Pendidikan ke-7 telah menyatakan apakah kesan baik teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kita kena tahu TMK ni lah elemen digital ni lah ataupun TMK ni lah yang akan membantu guru-guru ni untuk menambah baik pelajaran Indonesia. Jadi pendapat tersebut menunjukkan kebaikan TMK ataupun kebaikan elemen digital.
Yang kedua yang Nurul Imalia dan Farida pada tahun 2019. Sebuah inovasi ni sepatutnya dapat memberikan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Jadi kita dapat lihat perlunya sebuah inovasi yang saya bina ni untuk menyelesaikanlah masalah yang terjadi, terutamanya masalah menulis karangan. Dan inovasi yang saya buat adalah inovasi kaedah fikir dan diimplementasikan dengan ataupun dimasukkan dengan 5 digital untuk menarik lagi lah minat guru ini. Yang ketiga ialah kesan pembelajaran biologikal. Kita dapat lihat dalam pendapat pendapat Marisa Muhammad dan Hamsiatus Kamarudin pada 2021 mengatakan pembelajaran menggunakan model biologikal ni dapat menambah baik mutu kerja. Jadi model biologikal ni akan dapat menambah baik mutu kerja lah. So kita faham dalam salah satu proses pembelajaran biologikal mereka akan uji dahulu, barulah mereka akan gunakan sesuatu inovasi atau sesuatu pengajaran. Jadi model biologikal ni akan jadi kesan baik model biologikal ni akan tambah baiklah untuk kerja tu, sebab selagi sesuatu pengajaran atau satu cara atau satu inovasi tu tak baik ataupun tak sesuai, jadi mereka tidak dapat promosikan pun sebarkan luas lagi pengajaran ataupun cara sesuatu kaedah tu. Jadi itulah kesan pembelajaran biologikal. Baiklah, kita lihat pula pelan projek. Pelan projek ni dibina, asas kepada pelan projek ni adalah semestinya model biologikal. Dalam model biologikal ni ada 6 proses. Jadi kita dapat, kenapa saya gunakan model biologikal sebagai asas inovasi saya? Itu asas kepada pelan projek inovasi saya. Jadi menurut Siti Rosli, Muhammad Yusof dan Abdul Samad Hanif pada tahun 2019 menyatakan untuk mencairkan pembelajaran biologikal ini perlu lalu ilas ke 6 proses pembelajaran biologikal. Yang pertama sekali, proses yang pertama ialah menerangkan tujuan dan keperluan untuk mewujudkan pengetahuan baru atau perlunya kita berubah amalan kita ini. Dalam bahasa Inggeris ni disebut explicating real purpose and need. Kenapa perlunya? Perkara ini saya buat dalam aktiviti yang pertama sehingga ketiga. Dalam pelan projek ini kita dapat lihat dalam taklimat kerja khusus, so kita akan tahu apa keperluan kerja khusus kita. Kedua, pendapatan masalah yang berlaku untuk aktiviti ketiga, supaya kita dapat tahulah projek apa yang kita nak buat berdasarkan masalah yang berlaku. Dan langkah yang kedua dalam model pembelajaran biologikal ialah merangka model, iaitu framing. Dalam aktiviti dalam pelan projek ni kita dapat lihat dalam aktiviti yang keempat mengenai pembinaan kertas cadangan projek. Baiklah, kita lihat pula seterusnya kita lihat pula dalam aktiviti yang kelima, iaitu masih dalam langkah pembelajaran biologikal yang ketiga, iaitu merangka model, iaitu framing, iaitu pembentangan kertas cadangan yang saya sedang lakukan. Dan yang keempat, langkah cadangan ni adalah merangka dan mencorak. Langkah dalam model pembelajaran biologikal yang ada adalah merangka dan mencorak, drafting and versioning. Yang kita dapat lihat dalam aktiviti yang ke-6 ni, iaitu pembinaan inovasi digital, yang saya akan perlukan dalam masa 3 minggu untuk saya rangka dan corak projek inovasi yang saya akan lakukan. Dan aktiviti yang ke-7, iaitu proses uji lari ni, ialah proses yang ke-5, iaitu proses memeriksa dan merenung kembali, examining and reflecting on. Dalam proses inilah kita akan dapat tahu apakah penambahbaikan yang kita perlu lakukan setelah proses uji lari ini dilakukan. Jadi proses uji lari ini saya cadangkan untuk buat dalam 2 minggu, dan dalam proses uji lari ini akan saya bentangkan sebentar nanti. Baiklah, dalam proses yang ke-6 pula ialah menggunakan semula artifak ataupun amalan pengetahuan, iaitu reusing baiklah ataupun guna semula inovasi ataupun cara yang kita gunakan. Jadi inovasi projek ni kita dapat lihat dalam pelan projek ni dalam aktiviti 8 dan aktiviti 9, iaitu proses promosi. Kita dah promosi kita punya produk inovasi ni dan membuat laporan projek inovasi. Untuk kita buat laporan lah supaya dapat dibaca oleh guru-guru atau murid-murid yang membacalah laporan projek inovasi kita. Baiklah, kita pergi kepada pelan projek yang saya akan lakukan, apa yang saya hendak lakukan dulu.
Baiklah, laman SKK ni saya akan menggunakan pelantar Mylink. Mylink adalah sebuah pelantar yang percuma yang boleh membuatkan pelbagai aplikasi. Jadi ini melalui pelbagai pilihan menu yang kita hendak lakukan lah, hendak kita masukkan lah untuk kita satu pengajaran tu lagi banyak bahan pengajaran lah kita boleh kongsikan kepada murid kita. Jadi yang kita dapat lihat ni, ini ada satu dua tiga. Ini contoh lah carangan penggunaan pelantar Mylink ni. Ada 3 pilihan menu yang akan membawa kita ke satu pelantar yang lain pula seperti YouTube, Google Slides. Jadi saya bercadang lah untuk membuatkan 3 aplikasi lah yang saya cadangkan dalam pelantar Mylink ni, iaitu video kaedah SKK yang gunakan aplikasi YouTube, nota kaedah SKK iaitu bahan nota kaedah SKK ni pula menggunakan aplikasi Google Slides dengan menggunakan teknik hyperlink. Dan aplikasi yang ketiga pula, bahan yang saya masukkan live worksheet yang membuatkan latihan karangan dengan menggunakan kaedah SKK. Baiklah, ini mula ialah cadangan penggunaan. Ini cadangan penggunaan live worksheet, ada cadangan penggunaan hyperlink Google Slides untuk nota kaedah SKK, dan yang terakhir ialah cadangan penggunaan aplikasi YouTube untuk video mengenai kaedah SKK. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pelan bagaimana untuk menguji projek ni. Baiklah, saya akan berikan link laman kaedah SKK ni kepada 3 orang murid sekolah rendah, dan saya akan berikan mereka juga untuk berikan mereka borang maklum balas dalam bentuk Google Form setelah mereka menggunakan link saya yang saya berikan kepada mereka. Jadi, dan kemudian saya akan analisis lah data daripada borang maklum balas yang mereka dah isi, dan seterusnya saya akan buat kesimpulan daripada uji lari yang dilakukan ni supaya saya dapatlah buat satu penambahbaikan daripada maklum balas yang mereka berikan. Kenapa kita buat uji lari ni? Aspek penting dalam pembelajaran dialogikal ni ialah alat atau bahan. Pembelajaran perlu berfungsi menghubungkan murid dahulu. Ini yang dikatakan oleh Shifai, Darjolin, Dober dan Bergwijn pada tahun 2016. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya satu bahan tu berfungsi ataupun mempunyai peranan penting lah. Alat atau bahan ni mempunyai peranan penting dalam model pembelajaran digital. Jadi satu alat ataupun bahan pembelajaran tu perlulah bermutu tinggi lah orang katakan, supaya dapat digunakan lah oleh murid-murid dalam pembelajaran digital ni. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada pelan pemasaran projek. Apakah fungsi kita memasarkan projek inovasi kita? Jadi kita kena tahu dalam model digital ni kita kena pasarkan lah supaya dapat digunakan semula oleh orang lain. Jadi dalam pendapat Ranuti 2009 dalam Dinda Sekar dan Loreni pada tahun 2019 menyatakan promosi ini dilakukan tujuan untuk memperkenalkan penggunaan dan kebaikan produk. Jadi macam mana saya nak pasarkan projek saya atau kenalkan kepada umum mengenai projek inovasi digital saya? Pertama sekali saya akan buatlah poster mengenai inovasi digital ni menggunakan aplikasi Canva yang menarik lah, supaya kemudian saya akan buat naik dalam aplikasi Instagram sebagai satu tempat untuk mempromosikan inovasi melalui poster yang saya pilih tadi lah. Kemudian saya akan dapat maklum balas melalui komen dan bilangan like lah yang diterima dalam aplikasi Instagram ni. Jadi itu pelan pemasaran projek inovasi yang saya akan lakukan. Kita beralih kepada anggaran kos. Kos projek ini sebenarnya memang tak ada, tidak menggunakan sebarang kos, kerana kita dah tahulah semua laman kaedah SKK ni tidak menggunakan sebarang aplikasi yang berbayar. Sebenarnya aplikasi yang tidak berbayar dan percuma. Baiklah, kesimpulannya, diharapkanlah bahawa projek ini dapat dilaksanakan agar dapat memberi manfaat kepada semua pendidik dan murid-murid sekolah rendah, terutamanya untuk bertaliman lah dalam kemahiran menulis berengsi karangan bahasa Melayu. Inovasi ni kita kena tahu, inovasi diciptakan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam bilik belajar. Manakala penggunaan aplikasi digital ni pula dapat membantu penyampaian pengajaran berlaku dengan lebih seronok dan berkesan. Jadi kesannya pembelajaran dialogikal iaitu
kolaboratif antara guru, murid dan bahan pelajaran akan dapatlah tingkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid kepada tahap yang tertinggi kerana adanya satu bahan ataupun bahan yang digunakan dalam pembelajaran digital ni yang bermutu tinggi kerana adanya elemen digital yang dapat membantu sesuatu bahan atau pengajaran itu jadi lebih menarik. Baiklah, itu saja yang saya dapat bentangkan dalam secara dengan projek inovasi digital saya. Saya berharap bahawa projek digital yang saya akan nak sarankan, yang saya ceritakan ini akan dapat kelulusan untuk saya bina laman kaedah ICT ini. Baiklah, itu saja daripada saya. Ini pula ialah saya punya rujukan. Yang pertama iaitu 5 rujukan, 5 rujukan dan tadi 10 rujukan. Dan itu saja, sekian saja daripada saya. Terima kasih.